Menarik petang ini, Speaker Dewan dakwa tiada usul undi tidak percaya dikemukakan. Badrul Hisham Papagomo dan Salim Iskandar rakam keterangan di Balai Polis. Perdana Menteri buka ruang 2 kali usul undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Dusuki menghilang dalam keadaan berhutang RM23,000. Tun Daim dakwa miliki RM50 bilion sekiranya masih berniaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Next Step News edisi petang 12 Januari 2024 bersamaan 30 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berkata tiada sebarang usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dikemukakan setakat ini. Katanya usul itu jika dikemukakan boleh dimasukkan dalam senarai usul walaupun mesyuarat pertama penggal ketiga akan bermula bulan depan. Namun ia terpulang kepada keputusan Speaker untuk menolak atau menerimanya yang mana keputusan akan diumumkan semasa persidangan Dewan Rakyat nanti. Beliau berkata demikian ketika mengulas keraguan pembangkang bahawa tiada jaminan usul tidak percaya akan diterima untuk dibahas dan diundi di Dewan Rakyat. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari semalam berkata banyak usul pembangkang ditolak mentah-mentah oleh Speaker Dewan Rakyat. Sementara itu, Johari berkata Speaker akan membuat keputusan berdasarkan prosedur dan peraturan Dewan Rakyat. Beliau mengesyorkan anggota Parlimen Pembangkang belajar dan mengkaji peraturan mesyuarat supaya lebih faham prosesnya. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Shaharin, bekas Exco Pemuda, Wan Muhammad Azri Wanderis dan pempengaruh media sosial Pro Perikatan Nasional Salim Iskandar dikatakan telah hadir di Balai Polis Setapak di Kuala Lumpur petang tadi. Ketiga-tiga mereka mahu polis rakam kenyataan mereka selepas Ketua Polis Negara Razarudin Husin mengaitkan mereka dalam dakwaan komplot untuk menggulingkan kerajaan dikenali sebagai langkah Dubai. Dalam catatan Facebook, Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bad berkata, polis belum memanggilnya berhubung perkara itu. Bagaimanapun, beliau menambah bahawa memandangkan polis telah menfitnah mereka berhubung dakwaan mempunyai kaitan dengan langkah Dubai, beliau bersama Wan Muhammad yang juga dikenali sebagai Papagomo dan Salim akan pergi ke Balai Polis yang dijadualkan pada pukul 3 petang tadi. Badrul juga menyatakan bahawa istilah langkah Dubai itu sendiri adalah ciptaan timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JCOM Ismail Yusof yang mendakwa pemimpin PN dan pegawai kerajaan telah bertemu di Ibu Pejabat Emirah Arab Bersatu UAE itu. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil membidas kenyataan pembangkang bahawa tiada jaminan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri akan diterima oleh Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Sebaliknya, Fahmi yang juga jurucakap kerajaan berkata, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuka ruang 2 kali untuk berdepan usul undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Beliau berkata dalam satu hantaran di laman X, mungkin ahli Parlimen Pasir Mas itu sudah lupa atau malas ingat berkaitan perkara itu. Beliau turut melampirkan 2 laporan media mengenai kenyataan Datuk Seri Anwar pada 30 Julai lalu yang sedia memendekkan tempoh memfailkan notis kepada 3 hari berbanding 14 hari jika pembangkang mempunyai sokongan mencukupi bagi membawa usul undi tidak percaya terhadapnya di Parlimen. Datuk Seri Anwar mengeluarkan kenyataan bahawa pembangkang tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan usaha menumbangkan kerajaan pusat sedia ada dengan memulakan undi tidak percaya di Parlimen. Sebaliknya, kata Perdana Menteri, mereka hanya terus memainkan propaganda untuk menipu penyokong mereka. Namun, kenyataan ini disangkal oleh Ahmad Fadil yang juga Ketua Penerangan PAS. Katanya sebelum ini beberapa usul difailkan oleh pembangkang ditolak mentah-mentah oleh Speaker.
Bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Abdul Rani seolah-olah menghilangkan diri apabila masih belum melangsaikan hutangnya sebanyak RM23,000 kepada Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa, biarpun sudah 4 bulan dituntut berbuat demikian. Hutang RM23,000 itu adalah kos keseluruhan yang perlu dibayar Ahmad Dusuki selepas kalah dalam saman fitnah berhubung isu tabung haji. Bayaran itu merangkumi kos RM11,000 di Mahkamah Session, RM7,000 di Mahkamah Tinggi dan RM5,000 di Mahkamah Rayuan. Mujahid yang juga timbalan Presiden Amanah berkata, disebabkan penceramah itu gagal membayar hutang selepas surat amaran diserahkan, peguamnya telah memfailkan saman penghutang penghakiman di Mahkamah Session dan Mahkamah Tinggi Shah Alam bagi maksud membolehkan aset Dusuki disita. Bagaimanapun dakwanya, surat tuntutan pemiutang itu gagal diserahkan kepada Ahmad Dusuki selepas beliau beberapa kali memungkiri janji untuk bertemu dengan pihak peguam sedangkan tarikh pertemuan sudah dipersetujui lebih awal. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin mendakwa beliau adalah seorang ahli perniagaan yang kaya dan berjaya sebelum menyertai politik dan menjawat jawatan awam lagi. Menurut Daim, jika beliau kekal dalam perniagaan dan tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan asetnya secara aktif, nilai pegangan saham cair miliknya sahaja akan bernilai lebih RM50 bilion hari ini. Beliau berkata itu adalah kos pribadi dalam keputusan untuk menyertai kerajaan. Keputusan beliau menyertai kerajaan dan berkhidmat kepada negara mendatangkan kerugian keuangan yang besar kepada diri dan keluarga beliau. Daim berkata demikian melalui afidavit sokongan yang dikemukakan beliau dan keluarga dalam permohonan mereka untuk memohon kebenaran memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar siasatan Suruhanjaya pencegahan rasuah terhadap mereka. Menteri Pengangkutan Anthony Loke mengumumkan pendekatan baru terhadap keselamatan jalan raya dengan menghentikan kempen bermusim seperti pelepasan konvoi semasa perayaan yang diamalkan sebelum ini. Katanya ia adalah penting bagi menggalakkan rakyat mengamalkan budaya keselamatan sepanjang masa dan bukannya bermusim. Beliau berkata kerajaan perlu ubah cara adakan kempen keselamatan. Tidak perlu beri gambaran kepada orang ramai bahawa keselamatan hanya penting semasa musim perayaan sahaja. Menurut Loke, peruntukan untuk acara pelepasan konvoi akan dialihkan kepada pendekatan yang lebih berkesan dalam meningkatkan kesedaran dan penguatkuasaan. Keputusan ini menurutnya mencerminkan komitmen untuk mencapai keselamatan jalan raya melalui tindakan berterusan, bukan hanya semasa perayaan. Pasukan Perundangan bekas Perdana Menteri Najib Razak telah menghantar surat kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Fahmi Fadzil agar kerajaan memaksa Netflix mengeluarkan dokumentari berkaitan 1MDB, Man on the Run pada platform mereka. Menurut salinan surat yang dikeluarkan kepada Kementerian semalam, firma guaman Shafi & Co memaklumkan kepada Fahmi bahawa dokumentari itu mengandungi beberapa komen orang yang ditemu bual yang menghina mahkamah kerana perbicaraan rasuah 1MDB bernilai 2.27 bilion terhadap Najib masih berjalan. Dalam surat itu, pasukan undang-undang Najib memberikan beberapa transkrip temu bual dokumentari itu yang didakwa sebagai subjudis kepada perbicaraan 1MDB yang sedang berjalan di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Peguam-peguam itu mengingatkan Fahmi bahawa perkara 126 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Badan Kehakiman Malaysia untuk menghukum mana-mana tindakan penghinaan terhadapnya serta Seksyen 13 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Peguam menggesa Menteri mengambil tindakan terhadap pembuat dokumentari itu di bawah Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperkatakan larangan kandungan yang menyinggung perasaan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.